Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan tuan-puan. Di dalam Twitter Professional Malaysia Talk Show, malam ni kita bawakan, kalau bulan Ramadan ni memang best tau tuan-puan. Bawa ustaz berkongsi, tapi ustaz malam ni dia tak nak share pasal pasal tazkirah lah. Dia nak share formula. Jarang ustaz share formula. Formula murid Kafa nak berjaya UPKK. Kita bersama dengan Ustaz Zulfazli Zulkifli. Apa khabar Ustaz? Sihat? Wal, khabar baik, sihat Alhamdulillah. Apa khabar Coach Isa? Sihat? Alhamdulillah. Orang kata santai-santai baru lepas terawih. Kita nak buat sharing sikit. Tuan Puan, kita bersama dengan founder Gerak Gempur Murid UPKK. So mungkin Tuan Puan pernah lah nampak beliau sharing atau dijemput ke sekolah. So katanya ada buat tour satu Malaysia, ada buat program Born Ustaz. So kita nak berkenalan dulu dengan Ustaz Zul. Sebelum tu tuan-puan, kita jemput tuan-puan, kita share dulu lah malam ni. Mungkin ada kenalan, ada parents atau pelajar yang still mencari kat mana saya nak belajar UPKK dengan siapa. So insyaAllah tuan-puan, sedikit sebanyak sharing malam ni dapat membantu anda. Kami nak ambil kesempatan ni juga nak doakan tuan-puan, khususnya warga kita Professional Malaysia, semoga dipermudahkan urusan ibadah anda. Jika ada yang tak sihat, kita doakan semoga diberi rezeki kesihatan insyaAllah. So Ustaz, nak berkenalan dulu dengan Ustaz boleh? Silakan. Boleh. Jom kita berkenalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang melihat live ini, dan juga kepada moderator kita pada malam ini. Terima kasih kepada Coach Isa yang menjemput saya untuk berkongsi pada malam yang mulia dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan pasti anda juga seperti saya berbaju Melayu. Mungkin ada yang baru pulang daripada masjid ataupun surau ataupun tarawih buat di rumah pun boleh ya. Dan malam ni insya-Allah kita akan sembang moreh sebab ni malam selesai apa itu tarawih, buka puasa. Moreh kena ada juadah Ustaz. Saya ada yang masak. Ni moreh saya. Baik. Okey, jadi tuan-tuan, sama-sama kita santai pada malam ni sambil-sambil kita belajar untuk dapatkan manfaat lah daripada perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah. Mungkin ada yang kenal saya, mungkin sebenarnya ramai yang tak kenal. Saya bukan artis atau influence di Malaysia ni kan. Tak pernah lagi keluar surat akhbar dan TV dan sebagainya. Saya nama penuh saya Muhammad Zulfazli bin Zulkifli Hasan, ataupun yang famous Zulfazli Zulkifli, ataupun murid UPKK ataupun murid Kafa biasa panggil Ustaz Zul UPKK. Gamaknya mungkin sebab Ustaz Zul asyik ajar subjek UPKK je, tuition UPKK, mengajar sekolah UPKK, buat seminar, bengkel, semua UPKK. Lah mereka panggil Ustaz Zul UPKK. Tak apalah, itu panggilan daripada murid-murid lah Coach. Itu panggilan daripada murid-murid, kita layankan je. Dan saya sebelum ni saya belajar di Universiti Muqtah Jordan. Saya belajar di Muqtah Jordan selama 4 tahun di sana lah, di negara Jordan sana. Dan kemudian bila saya ambil ijazah di Jordan dalam bidang ijazah apa tu? Oh, syariah. Syariah. Fiqh dan usul. Maknanya saya bahagian fiqh lah, fiqah ni dan sebagainya lah. Dan kemudian saya balik ke Malaysia. Saya balik ke Malaysia, cadangnya kita nak sambung belajar lagi lah. Tak fikir lagi hal kerja. Sebab masa tu jiwa muda membuat-buat nak menuntut ilmu. Sampai tak terfikir pasal kerjaya kan. Jadi bila di Malaysia, saya sambung belajar di peringkat master untuk bahagian pendidikan. Tapi sebelum tu sebenarnya Coach, saya ada sambung master di ada satu universiti PTA ni dalam bidang wasiat faraid. Sebab dia kena mengena dengan syariah. Tetapi mungkin bukan rezeki saya.
saya tak dapat nak menghabiskan pengajian saya di peringkat master dalam khususan bahagian wasiat dan faraid, belajar tentang harta orang Islam ni lah. Saya tak tahu mungkin sebab apa, tapi selepas itu saya start mengajar di sekolah kafar. Sebenarnya saya mengajar kafar ni dah hampir 11 tahun lepas. Sebelum nak pergi ke Jordan, saya orang kata kerja part time-nya mengajar kafar lah. Masa tu just nak cari duit lah, kita masa tu muda lagi kan. Kemudian balik kepada cerita tak habis pengajian master tu dalam bidang harta Islam, saya masuk mengajar kafar. Masuk mengajar kafar masa tu, kemudian dari situ saya nampak haluan saya, passion saya, minat saya ke arah pendidikan rupanya. Walaupun saya background bidang syariah, tetapi saya minat dalam bidang pendidikan. Saya selalu dapat idea macam mana kita nak daripada kitab yang tebal, kitab sarjana Islam tu, kitab manahij, kitab manhaji, kitab mustalah hadis, macam-macam kitab, macam mana kita nak sampaikan pada orang awam. Sebab nak baca kitab Coach Isa dalam tulisan Arab dan tak ada baris. Dan satu lagi dah tak ada baris dalam bahasa Arab, jadi dia jadi satu kesukaran kepada cabaran besar tu. Ya, cabaran besar orang awam. Kadang-kadang kami pun nak kena buka kamus juga sebab ada beberapa vocab, mufradat yang kami pun kadang tak tahu sebab kita buka pure orang Arab kan. Jadi kita kena juga buka kamus. Dan dari situlah saya dapat idea macam mana kita nak sampaikan apa yang ditulis oleh ulama silam dalam kitab Turas tu dapat disampaikan kepada orang awam. Salah satu yang sekarang ni biasanya orang akan buat terjemahan dalam bahasa Malaysia ataupun luar negara dalam bahasa Inggeris. Itu cara daripada dululah mereka akan terjemahkan. Tetapi terjemahkan juga kadang-kadang masyarakat tak sempat nak baca juga sebab jadi macam mana kita nak buat? Biasanya kami akan tukarkan dalam bentuk modul ataupun dalam bentuk program, bentuk MDK, bentuk slot terutamanya untuk murid-murid lah, untuk murid-murid kafar. Sebenarnya murid kafar belajar tentang solat itu ada disebut dalam kitab Turas. Tetapi dalam kitab Turas terlalu berat untuk mereka belajar. Dengan ada perbezaan pandangan, pendapatnya, dengan ada dalilnya, dengan ada ilmu yang perlu difahami dulu, ilmu alat tersebut. Jadi itulah tugas kita, orang yang mungkin balik daripada Timur Tengah, kena buat dalam satu modul ataupun dalam nota ataupun nota yang menarik supaya dapat disampaikan apa poin utama yang ditulis oleh ulama dalam kitab Turas nak sampaikan kepada orang awam dan juga kanak-kanak. Itu yang kita. Dari situ, Coach, dari situ saya dah minat dalam pendidikan. Saya sambung semula dalam pengajian sarjana ataupun master dalam bidang pendidikan. Saya rasa mungkin kali ni saya ambil bidang yang, bukan saya kata bidang sebelum ni tak betul, tapi bidang ni kena kepada apa yang kepakaran dan kemampuan kita. Dalam bidang pendidikan Islam, saya ambil di UPSI Tanjung Malim. Alhamdulillah lah, baru je grad tahun lepas sebab tertangguh disebabkan Jadi apa yang saya buat sekarang, saya seorang guru kafar, mengajar juga di sekolah kafar. Dalam masa yang sama, saya ada tubuhkan kelas tuition untuk UPKK dan saya tubuhkan satu gerakan, gerak gempur murid UPKK. Nanti saya tak tahulah saya nak terangkan gerak gempur murid PKK itu apa ataupun next lepas ni saya akan terangkan tentang gerak gempur murid PKK ni, apa dia punya visi dan matlamat dia. Dan tanggal depan saya terima jemputan untuk talk-talk lah. Korporat pun saya buat ceramah korporat, ceramah di sekolah, di IPTA dan sebagainya. Itu yang saya tentang buat. Tentang apa tu, Ustaz? Kalau di mana?
Coach? Kalau universiti ke corporate biasa tajuk apa? Biasa di universiti kami dijemput untuk talk-talk motivasi secara umum, Wow. persediaan untuk menuju ke alam pekerjaan, cara ataupun mengurus emosi stres pelajar. Wow. Pelajar ni suka stres. Jadi dia perlukan satu macam mana Pelajar suka stres. Yang pelajar dewasa pun suka stres juga kot. Pelajar suka stres. Sebenarnya pelajar bukan suka stres, tetapi kadang-kadang habit tu menuju ke arah menjadikan diri tu stres. Dan kalau biasanya IPTA yang itulah. Kalau korporat biasanya team building, leadership, communication, lepas tu soft skill, public speaking, macam itulah. Jadi mereka tak tahu yang penceramah di korporat tersebut adalah daripada guru kafar. Kalau mereka tahu, mereka pun agak terkejut lah. Daripada seorang ustaz masuk ke dalam bidang korporat, mengajar tentang customer service. Mengajar sharing tentang public speaking, tentang communication, tentang leadership. Tapi apa yang saya nampak bahawa ini adalah peluang untuk saya bawakan apa yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab, kita bawakan ke dalam korporat supaya kita terapkan nilai Islam dalam korporat. Biasanya teori yang diambil oleh penceramah korporat adalah teori diambil daripada negara barat. Boleh juga, tak ada masalah. Tetapi kita raikan. Kita ambil juga pembaruan kita daripada sarjana-sarjana Islam yang ada. Itulah tugas kita. Okey. Itu dia. Thank you Tuan Puan yang bersama. Tuan Akmal Ilham ada. Terima kasih. Cahaya Kasih ada. Assalamualaikum Tuan Zul. Ni mungkin kenalan. Mungkin ada yang bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Welcome Tuan Puan yang bersama. Bila berkenalan dengan Ustaz Zul ni, pada saya identiti dia memang dia membawa orang kata perspektif berbeza tu. Kalau beliau pakai ustaz, ini karakter dia. Kalau dia buat seminar dengan pakai topi warna merah dengan blazer dengan tie, jadi rasa macam tak sangka ni ustaz kafar. Dan mungkin kalau dapat peluang, saya nak dengar juga sharing daripada ustaz tentang korporat tu. Tak tahu juga ustaz buat motivation. Wah, kena belajar ni dengan ustaz. Itulah, kadang-kadang selagi orang tak tanya, kita tak cakap lah kita ni guru kafar. Dia orang pun panggil saya Tuan, Tuan Zul. Tuan Zul raikan. Sebab saya tak nak ada satu gap bila saya sebut saya seorang ustaz. Takut jadi satu gap yang kita tak dapat. Satu lagi ni dari sudut trust daripada audience kepada penceramah, terutamanya dalam bidang korporat. Nak naikkan apa ni orang kata kualiti satu syarikat tu. Jadi saya akan gelarkan saya sebagai seorang trainer, kecuali kalau mereka tanya, kita akan jawab. Tadi Coach Isa kata karakter yang berbeza. Saya ni sebenarnya Coach, daripada saya kecil, saya punya background family saya bukan background agamawan ataupun bukan kata tak ada agama, background orang biasa saja. Saya sekolah kebangsaan biasa. Dan hampir-hampir nak pergi sekolah menengah biasa, tetapi mungkin hidayah diberi kepada ayah saya, tiba-tiba nak daftar ke sekolah menengah biasa, tiba-tiba dia terfikir ada satu sekolah agama dekat Ceruk Kampung, sekolah asrama. Saya pun tak tahu, dah janji dengan kawan nak sekolah menengah, naik basikal sama-sama. Ya Allah. Nak pergi koperasi, nak beli buku sekolah menengah tersebut, tunggu dihantar ke asrama. Masuk last minute ke asrama. Saya pun tak cakap apa, saya ikut je apa yang ayah kata. Kita pun masuk. Kita pun tak sangka akan masuk sekolah asrama agama. So dari situlah proses kita lalui lah. Jadi adalah background saya, ramai kawan-kawan yang bukan background agama, background biasa kawan-kawan ada yang engineer dan sebagainya. Dari situ, dan diri saya juga faktor lah. Sebab faktor saya kalau kat seluar, orang tak nampak saya ni ustaz kan. Kadang-kadang orang panggil boy je. Pakai tu t-shirt kan. Dan pendekatan itulah bila saya suka sebab dia fleksibel. Dan paling penting adalah prinsip kita tegas. Apa pun karakter fleksibel, modul yang kita bawa, pedagogi yang
berlainan kita bawa alternatif yang lain yang kita bawa, yang paling penting apa prinsip yang kita nak bawa dalam Setuju. perjuangan kita lah, dalam hidup kita dan perjuangan kita lah. So itulah yang saya bawa dalam macam-macam saya buat. Dapat banyak lah pengalaman Ustaz. Rasa macam tak cukup. So tuan-puan, yang pertama, dah ready tuan-puan nak dengarkan 3 formula murid kafar nak berjaya UPKK. Mungkin Ustaz nak nampakkan kepentingan kena berjaya UPKK, dan mungkin Ustaz boleh highlight lah apa formula-formula yang Ustaz buat menjadikan pelajar you seronok belajar UPKK, boleh score UPKK. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Coach atas soalan tu. Soalan yang kepada tajuk utama kita pada malam ini adalah tentang 3 formula murid kafar nak berjaya UPKK. Sebelum saya nak teruskan, saya nak anda teka dulu, dan termasuk Coach Isa lah. Dulu saya sempat ambil UPKK. Saya dulu alumni sekolah kafar juga. Saya ambil UPKK. Coach Isa, agak-agak saya berapa result saya dapat UPKK? Saya ajarlah budak-budak UPKK, walaupun saya ajar bahasa Inggeris macam 5A. Daripada 8, 5A lah. 3 subjek tu agak-agak tak dapat A apa. Subjek apa? Oh, alamak. Takkanlah tilawah ni. Bahasa Arab kot. Bahasa Arab ke sini lah. Okey, Coach Isa teka 5A. Kalau tuan-tuan live yang tonton live tu, kalau ada jawapan boleh juga nak teka ataupun teka dalam hati. Sila. Biasanya soalan ini saya bawa mana-mana bengkel UPKK yang saya dijemput, saya akan tanya dulu pada murid. Teka dulu berapa keputusan UPKK Ustaz. Semua jawab 8A. Sebab mungkin apa dia orang kata, dia orang punya pandangan mereka, orang yang bagi ceramah bengkel UPKK mesti straight A. Mesti pelajar straight A. Kalau gagal, dapat E datang, bagi ceramah UPKK, bagi minum air mineral, balik tu je lah. Tak payah. 10A Ustaz. 10A, Allah, Masya Allah. Kalau 10A ingat zaman-zaman Ali dulu kan. Zaman Ali jenis nak cari 20, 30, 40, 50 kan. Itu trend dulu Trend dulu orang mencari berapa bilangan A yang boleh dapat. Betul. Itu trend dulu. Sekarang mungkin dah lain dah sikit trend. Okey. Murid jawab 8A dan saya jawab semua salah. Yang jawab 1A pun salah, yang jawab 5A pun minta maaf salah juga. Okey, jawapan sebenarnya adalah saya mengambil peperiksaan UPKK dan Coach Isa, dan untuk makluman kepada yang tengok live juga, saya tak ambil result sampai sekarang. Allah. Itu ya result, itu yang boleh ngajar. Sampai sekarang saya tak tahu berapa result UPKK. Ya Allah. Orang kata nak ceritanya saya dulu nakal zaman sekolah dulu. Pergi kafar tak tahu apa sebab saya pergi kafar. Saya ambil je periksa sebab ustazah paksa datang periksa, ambil periksa. Okey, ambil periksa lah. Result tak ambil. Result kita tak ambil. Sampai sekarang saya terfikir bila saya bagi ceramah tentang UPKK, jawab soalan UPKK, baru saya teringat keputusan saya sebenarnya berapa saya pun tak tahu sampai sekarang. Jadi itulah Coach Isa. Saya kadang-kadang terfikir ini satu hikmah Tuhan gerakkan kita. Dulunya kita ni budak nakal lah. Sampai result UPKK tak nak ambil. Saya risau Ustaz. Nanti ada yang follow. Ustaz tak ambil result. Okey. Kalau nak follow boleh. Tapi pastikan anda dah bersedia. Bila dah besar nanti jadi penceramah macam saya. Betul tak? Dia yang biasa jadi penceramah ni pelik dulu. Masa dia kecil-kecil dulu. Setuju? Yang dapat 8A alhamdulillah sekarang ni ada betul. Cikgu, jadi pegawai JAKIM, pegawai penjaga agama. Alhamdulillah yang dapat 8A semua tu. Tapi kalau jadi penceramah, jangan ambil result. Okay, tak ada saya gurau tak, ini satu pengajaran. Pengajaran. Dalam masa yang sama Tuhan nak mengajar saya. Allah nak mengajar saya supaya tubuh balik kesilapan saya waktu kecil untuk ajak budak-budak sekarang ni. Baik, kita dari situ sebenarnya, dari ada kisah, ada pengajaran daripada kisah saya ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan.
sebenarnya UPKK ni adalah ujian penilaian kelas kafah. Ada sebab kenapa kerajaan mewujudkan kelas kafah dan ada sebab kenapa kerajaan mewujudkan UPKK. UPKK bermula pada tahun 1994. Dalam 28 tahun yang lalu UPKK dah ada. Mungkin dah zaman-zaman saya pun ada ramai yang dah ambil UPKK. Cumanya CJ tu tak tahu ke mana dah UPKK tu. Ramai ambil tapi CJ tu tak tahu ke mana dah. Sebab dulu UPKK adalah bukan satu trend yang popular. Sekarang UPKK trend yang popular. Banyak ibu bapa nakkan anak mengambil UPKK. Macam mana anak mereka mengambil UPSR. Sangat penting CJ UPKK sekarang. Dulu zaman saya, UPKK ni hanya sekadar kami nak habiskan sekolah kafah saja. Itu yang tak datang result tu. Itu yang jadi macam tu. Tak ada tanya nak masuk sekolah mana. Sekarang UPKK, MRSM nak kena ada UPKK. SBP nak kena ada UPKK. SBPI nak kena ada UPKK. Semua sekolah-sekolah yang hebat-hebat kena ada UPKK. Kenapa kena ada UPKK? Sebab ni saya secara ringkas sebelum nak masuk formula. Sebagai penanda aras, bila nak masuk sekolah yang terbaik, nakkan anak tu yang pertama dah pandai baca Quran. Mana boleh masuk sekolah yang hebat tetapi masih buta Al-Quran. Dia tak cukup syarat kelayakan. Sebab tu UPKK tu penanda aras. Yang anak kita ni layak masuk sekolah yang hebat. Hebatnya datang daripada Al-Quran. Dan yang keduanya adalah nak menandakan bahawa sejauh mana knowledge anak-anak kita dalam kafah, dalam agama. So UPKK penanda aras. Siapa kata UPKK tak penting? Kita nak tengok anak kita ni belajar daripada darjah 1 sampai darjah 5 kafah. Diorang ni dah tahu dah tentang bezakan di antara najis, mukhalazah, nak bezakan najis mutawasitah, nak tahu rukun rukun solat, rukun iman, rukun Islam. Kita ni dah tahu ke belum? Dah masuk sekolah menengah ni. Umur nak balik lah. Bila dah balik, maka tanggungjawab mukallaf tu perlu dibuat. Jadi kita nak pastikan anak kita macam mana ni? UPKK lah jawapannya. Ingat sebab tu formula yang saya nak kongsikan adalah bukan berkaitan A. Tetapi ada 3 formula yang saya kongsikan, saya nak terus masuk, okey. Silakan. Iaitu disebut sebagai formula namanya PAJA. P-A-J-A. PAJA. Bunyi macam Hindustan. PAJA tu apa pula ni? Okey. Baik, kita akan pergi Yang pertama adalah P. P itu apa? Untuk berjaya dalam UPKK ataupun formula ni sesuai untuk daripada darjah 1 sampai darjah 6, yang siapa yang sekolah kafah nak pastikan anak dia habis kafah dapat Al-Quran dan Fardu Ain tu. Gunakan formula PAJA. Yang pertama P adalah penghayatan. Penghayatan, simple. Penghayatan. Kenapa penghayatan? Kerana adalah untuk belajar ilmu kafah. Untuk belajar ilmu kafah adalah ilmu agama. Perlu kepada penghayatan. Kalau anak tak ada penghayatan, anak-anak akan tak minat kepada belajar ilmu agama. Saya ada jumpa banyak sekolah. Ada sekolah, kenapa murid-murid ni tak dapat nak skor dalam UPKK? Rupanya tak ada penghayatan. Apa yang penghayatan tu? Maksudnya murid tak minat nak belajar agama, tapi dia minat sains, mat, BI. 3 subjek STEM Sekarang ni saya bukan kata STEM tak bagus. Saya kata bagus. Ramai anak-anak sekarang ni dah cekap dalam bidang sains, mat dan juga bahasa Inggeris. Tetapi dia akan jadi kesan kepada anak tak minat pula subjek agama, terutamanya kafah. Nampak macam kampung kafah ni. Ustaz datang pakai pegang, kadang-kadang ada yang pegang rotan, kadang-kadang ada yang ustaz suka menyeri, marah.
Dia macam kita belajar zaman kita kecil-kecil dulu. Cara belajar kampung, belajar mengaji kampung, belajar di pondok. Jadi murid sekarang ni adalah murid yang belajar ada inovasi, belajar dengan gamifikasi, belajar dengan online dan sebagainya. Jadi kafar ni, dia orang nampak kafar ni masih tradisional. Tradisional. Belajar di masjid dan di surau. Tetapi sebenarnya itu penting juga. Okey, saya akan terangkan. Baik, penghayatan. Bila murid tak minat, bagilah formula macam mana. Saya ada jumpa sekolah ni. Dia nak periksa tak sebelum PKK, saya bagi bengkel. Bila cikgu cakap, cikgu bagi tahu, murid ni tak pandai-pandai lagi untuk subjek kafar. Saya tanya apa punanya? Kerana mereka tak ambil berat pun tentang kafar. Dan dia tak tahu sebab apa dia kena ambil kafar. Sebab apa? Penghayatan, minat daripada darjah 1 tu dia tak ditanam. Yang sangat bahaya adalah apabila balik di rumah, penghayatan fardu ain itu tak ada di rumah. Tak wujud. Maksud saya minta maaf tak kata semua. Ada keluarga ataupun parent yang tak mementingkan tentang kafar. Tak follow up. Biasanya parent akan follow up. Okay, what you learn today at school? Dia akan cerita math, cerita sains, cerita tentang bahasa Inggeris. Tapi kafar tak tanya langsung. Belajar ke solat ke, belajar ke Al-Quran ke. Jadi penghayatan di rumah tak ada. Anak-anak ataupun anak-anak ni excited dia macam mana dia belajar bahasa Mandarin, tidak excited seperti dia belajar bahasa Mandarin. Maknanya kafar tu dia kurang penghayatan dan keluarga pun kurang penghayatan. Jadi kalau anak-anak anda berjaya dalam UPKK, first kali selesaikan penghayatan minat dia, passion dia terhadap bidang kafar, belajar agama. Perlu ada. Bermula daripada rumah. Rumah. Okay. Saya ada ajar mengaji. Kadang-kadang saya ajar mengaji home tutor. Saya pergi ke rumah, saya ajar mengaji. Mengaji zaman kita dulu Coach Isa, hari-hari kita mengaji. Betul. Petang balik, pergi. Tak pergi kena petang, faham? Tetapi sekarang ni belajar mengaji seminggu sekali. Saya kata betul, ada masa. Sejam, kadang setengah jam je. Alah tak ngaji je. Buat lain lah, aktiviti sikit lah. Itu pun 1 jam Coach Isa tak boleh concentrate secara bertalaki. Kena ada aktiviti sikit. Lala daripada muka surat 1 masuk muka surat 2 baru sebulan. Bukan kita kata kita tak kreatif je. Kita memang meraihkan dengan pelbagai pedagogi, cara dan sebagainya. Sebab budak sekarang adalah budak yang suka kepada aktiviti ataupun kinestetik. Budak-budak pada suka kinestetik sekarang ni. Dia suka buat. Dan tapi bila saya tengok, saya tak kisahlah mengaji seminggu sekali. Saya nak tahu, saya tanya pada murid saya, ada tak mengaji semalam? Praktis. Ada tak praktis weekend, hujung minggu? Kalau sibuk weekdays? Tak ada. Soalan membunuh tu Ustaz. Tak ada. Saya tanya parent ada tak memang mengharapkan kepada tutor tersebut untuk ajar seminggu sekali, sebulan 4 kali dan dengan harapan 1 tahun Al-Quran selesai khatam. Alhamdulillah. Jadi magic tu Ustaz. Penghayatan tu kena ada Coach Isa. Penghayatan ni adalah dia seolah-olah kita menanam iman dalam diri anak. Iman ni maksudnya dekat pada Islam, dekat kepada agama, minat nak belajar agama. Ini kita panggil nak menusuk iman-iman tu sikit demi sikit daripada darjah 1. Sebab tu darjah 1 hantar kafar terus supaya dia tahu tentang pentingnya, tentang seronoknya, tentang bestnya belajar agama. Sebab ada pelajar saya tak beritahu mana, ada murid saya, parent hantar darjah 5 pun hantar kafar. Tahu tak sebab apa? Darjah 6 nak exam? Belajar setahun, 2 tahun. Sebab nak ambil KK punya pasal. Sebab nak masuk anak di MRSM. Bila masuk. Ini bukan buat-buat cerita Memang realiti Ustaz. Realiti. Saya cerita ni sebab saya harap yang mendengar ini perjuangan guru kafar. Setuju. Sebab tu saya masuk
guru kafar ni dalam Twitter profesional Malaysia. Wow. Saya nak masuk dalam Twitter profesional Malaysia TPM ni supaya saya boleh bawa agenda kafar ke depan lagi. Mengikut arus berdana. Sebaris dengan AdMed, sejajar dengan biologi. Wow, ini perjuangan. Menarik, Ustaz. Okey. Dan bila masuk darjah 5, baru nak masuk sebab nak A. Sebab nak UPKK saja, tak ada penghayatan, akhirnya tak dapat A. Sebab apa? Jawi tak pandai. Al-Quran masih tergagap. Minat tak ada. Hantar anak pula main. Tapi subjek sekolah SK aktif. Tapi bila kafar, main Beyblade, main itu zaman saya dulu lah. Pergi sekolah kafar, memang pakai samping hijau, bawa mainan ikut trend. Kadang-kadang kereta Tamiya, Crash Gear, Beyblade. Saya cerita ni, reality yang dulu. Ni kesilapan saya. Pergi sekolah, main sepak botol, main bola. Ya, sebab tahu apa sebab kafar ni. Yang saya tahu SK kena serius. Takut dengan guru SK, guru kafar tak takut. Jadi mereka merasakan kafar ni punya peraturan tidak straight macam mana sekolah SK. Jadi sebab tu dia nampak cincang-cincang lah sekolah kafar datang pakai songkok. Saya nak maklum, Ustaz Zul bukan benci pada SK subjek akademik saya takut orang salah faham sebab benda ni memang saya nampak depan mata. Sebab saya mengajar sekolah integrasi, memang nampak lah bila subjek UPKK, PSRA macam gini, bila belajar subjek akademik macam ini, saya macam korang ni racist gila pada subjek yang korang belajar. Bila tengok mu'alim-mu'alimah korang pun, alah cikgu kafar, ustaz, gila-gila. Tapi bila cikgu akademik dia sebab tu Coach Isa, saya rasa bila saya bagi ceramah UPKK motivasi, saya pakai topi. Kadang-kadang rambut pakai gel, pomade. Macam cikgu sains. Ni cikgu sains ke? Tak, saya guru kafar. Kita kena tunjukkan bahawa kafar you must take serious. Power, serius sekolah SK. Saya bukan kata, ini bukan kata kita nak attack sekolah SK. No. Faham. Saya kata why not? Sekolah SK you bersungguh. Kafar pun you bersungguh. Dua-dua you bersungguh. Ini yang kita nak. Itu yang kita nak. Baik, itu formula yang pertama saya kongsikan, penghayatan. Ya, penghayatan perlu ditanam. Jangan tanya ustaz macam mana anak saya nak dapat A dulu. Soalan bahasa Arab nak jawab. Kalau saya cerita tu, penghayatan anak-anak tak ada, tak jadi. Ya, sebab formula yang saya kongsikan dalam live, saya bagi secara umum dulu. Selesai dengan ini. Kalau nak formula macam mana nak skor soalan-soalan yang ada dalam UPKK, boleh masuk kelas seminar online saya ataupun teknik jawab UPKK. InsyaAllah saya akan kongsikan sebab murid saya tahun lepas memang ramai dapat 8A. Sebab yang pertama saya tanamkan mereka minat pada UPKK, minat kepada kafar dulu, minat kepada agama. Baru dia orang boleh pergi jauh dalam UPKK. Baik, itu yang pertama. Dan formula yang kedua, A. Tadi Pajar A. Pajar, penghayatan dah. Penghayatan A adalah amali ataupun praktikal lah, ataupun kita praktiskan dalam ada amali solat, wudu kan Ustaz. Amali wudu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dengar ni, kalau ada di kalangan ibu bapa ada anak UPKK, saya nak bagi tahu rahsia macam mana nak anak boleh skor dalam UPKK adalah apa yang anak belajar dalam UPKK, anak-anak kena buat dekat rumah. Sebab apa? Saya tahun lepas saya menjaga untuk budak periksa, dan tahun lepas soalan berbentuk bukan penulisan, berbentuk lisan, interview. Soalan yang kami tanya adalah soalan-soalan berkaitan apa yang dia buat dalam sebagai seorang Muslim. Solat macam mana, baca tak, solat tak subuh, nak tahu doa kunut dia boleh hafal ke tak, solat tak subuh. Lepas tu adab, soalan adab. Kamu kat rumah sebelum nak makan dengan family, apa yang kamu buat? Budak macam ni. Tak dapat jawab. Kalau dia tolong mak ayah dia hidangkan makanan atas pinggan, kalau dia jawab itu, dapat makan penuh. Itulah soalan UPKK. Maksudnya,
Soalan UPKK berdasarkan apa amali yang dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan seharian. Kalau anak-anak tak boleh jawab soalan UPKK, itu 90% lah. Saya tak menghukum, 90% adalah anak tak buat penghayatan ataupun amali Islam itu di rumah. Kalau anak-anak tak tahu azan, kita suruh azan. Anak-anak tak boleh azan. Maksudnya kat luar kat rumah dia tak azan. Dia tak tahu azan. Saya pernah ajar pelajar overseas Ustaz. Saya tanya, tahu tak subuh nanti ada as-salatu khairum minan naum? Jawab apa? Oh ada Saya jawab ada. Okay, tak apa. Kita belajar dulu lah. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang formula yang kedua adalah amali. Kalau anak-anak daripada awal anak-anak dah buat solat secara betul, maknanya 3 rukun tu dia buat. Wuduk dia buat 6 rukun tersebut. Dia pernah buat praktikal tayamum. Dia pernah ikut mak ayah dia pergi solat jenazah. Saya tanya soalan jenazah sebab jenazah adalah selipar dalam subjek ibadah. Ramai mungkin tak dapat jawab sebab apa? Sebab mak ayah mungkin tak pernah ajak anak bawa pergi solat jenazah. Sebab tu dia kata penghayatan itu adalah bawa anak dekat kepada Islam. Bila dia pernah solat jenazah, mungkin dia tak tahu bacaan. Inilah peranan guru kafah, guide, praktikal, ikut step-step. Janji anak-anak kita ada pengalaman. Pernah tanya, pernah tak solat jenazah? Pernah, tapi tak tahu. It's okay. Yang penting, dia ada pengalaman. Pengalaman ni satu pendedahan yang sangat penting. Dia akan mengukuhkan bila diajar oleh guru. Sebab tu saya tengok masa tahun lepas yang berjaya menjawab soalan UPKK, bila saya tanya memang dia kata dia pernah ikut ayah dia pergi solat jenazah. Dia pernah ikut mana-mana masjid. Dia biasa pergi masjid selalu. Kadang-kadang ada orang kematian. Dia pernah nampak gambaran. Jadi bila kita ajar, dia dapat tangkap. Sebab tu ibu bapa amali sangat penting. Dan ia juga berguna untuk anda. Kerana apa? Bila anda tengok anak anda buat, itu bermakna anak-anak anda anak-anak yang soleh dan juga solehah. Alright, itu dia amali. Markah banyak tu Ustaz. Markah banyak kat amali ni. Markah banyak. Oh, kalau solat tak boleh, sajid sirah apa semua kita tak boleh nak ambil markah. Sebab solat kalau tak lepas, macam mana? Kan? Setuju? Baik, dan formula yang terakhir, yang ketiga. Silakan. Dia bukan JA. Ni saya gabungkan JA lah, JA. Okay, JA. JA ni adalah kalau nak anak-anak anda berjaya dalam dunia kafah ni, pelajaran kafah, dan khususnya dalam UPKK, JA ni adalah perlu dikuasai, iaitu Jawi Al-Quran. Jawi dan Al-Quran. Sebab ramai pelajar yang dia tersangkut dekat UPKK PSRA ni, saya nampak memang tak berapa tahu Jawi. Dan cikgu Jawi tu memang struggle Ustaz. Coach Isa pun dah tahu dah. Betul tu. Apa yang Coach Isa cakap tu memang betul. Saya cukup setuju. Kalau Jawi tak selesai, semua tak selesai. Betul tak Coach Isa ya? Cikgu lain dok attack tau. Cikgu Jawi, ajarlah betul-betul budak. Diorang tak boleh nak buat soalan ni sebab Jawi tak settle lagi. Memang penting. Coach Isa, kadang-kadang guru Jawi pun kesian. Mereka dah buat macam-macam lain intensif. Kelas tambahan. Tapi itu saya kata, Coach Isa, saya dapat keluhan daripada guru subjek Jawi ni. Diorang kata bukan diorang tak buat fikir, tak buat teknik dan sebagainya. Diorang kata sebabnya murid tu sendiri tak minat nak belajar Jawi. Tak tahu apa reason nak belajar Jawi. Terutama je bila anak-anak ni dia dah mungkin dia menggunakan bahasa di rumah dalam bahasa Inggeris ataupun dia minat pada bidang-bidang akademik. Bukan saya nak declare sekali lagi, saya kata tinggalkan sains, mat, BI, fokus kafah. No, bukan. Saya kata adalah mungkin ni faktor tarikan Jawi itu tak cukup kuat. Seperti mana tarikan subjek yang ada makmal, eksperimen, subjek bahasa Inggeris. Sebab itu mungkin murid-murid sekarang ni tertarik subjek bahasa Inggeris, matematik dan sains disebabkan guru yang kreatif pada hari ni. Dapat, setuju. Sekarang ni hebat.
Guru math macam-macam formula. Orang kata fun static kan. Lepas tu guru sains suka buat content TikTok. Budak suka nampak sains ni lebih boleh explore. Guru bahasa Inggeris tunjukkan kaedah yang mudah. Jadi saya nak menyeru juga pada guru kafah, macam mana kita nak jawi ni, kita nak funkan jawi ni kepada murid-murid yang tersasar jauh sikit, kita nak tarik dia. Kalau murid tu memang background keluarga dia mementingkan subjek jawi, mungkin abang-abang kakak dia dah sekolah kafah dulu. Itu mungkin tak ada masalah lah untuk mereka belajar secara. Ya. Tetapi yang tersasar jauh sikit ni macam mana kita nak tarik untuk ke saja jawi. Jadi dia kembali balik pada penghayatan. Ibu bapa juga perlu mementingkan anak subjek jawi di rumah. Kalau tak penting memanglah kita bagi formula macam-macam pun dia macam ni je. Dia tengok okey. Dia tak minat. Jadi itu antara keluhan yang saya dengar daripada kafah bahagian subjek jawi. Dan okey, formulanya adalah pastikan anak-anak anda boleh kuasai jawi, baca dan tulis walaupun pada peringkat awal tak berapa baik pun tak apa. Janji dia boleh baca dan dia boleh tulis walaupun ejaan dia tulis tu tak berapa tepat. Alif ketinggal ataupun saya sikit-sikit je. Dia tambah lagi alif. Tak apa, itu tak apa. Jadi kita nampak macam mana dia nak mengeja tu dia dah boleh. Cukup. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Soalan UPKK dalam tulisan jawi. Soalan jawi. Betul. Pun jawi. Kalau anak baca tahu sejarah sirah pun, tahu pun tentang cara solat. Kalau nak tulisnya tu, Ustaz, saya ni tahu ada anak murid saya. Ustaz, saya tahu ni jawapan dia. Tapi nak tulis tu tak boleh. Jadi saya kata pakailah Google Translator kepada jawi. Itu tadi lah. Jadi itu antara punca kenapa tak boleh skor UPKK sebabnya kelemahan. Okey. Dan yang terakhir iaitu Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada falsafah kafah, saya masuk sikit falsafah ni. Apa matlamat kerajaan? Kenapa kerajaan mewajibkan kafah sehingga kan UPKK kerajaan pegang walaupun pandemik tahun lepas kafah tak ditangguh, masih diteruskan, semuanya bentuk online. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana UPKK adalah satu-satunya peperiksaan agama yang dilaksanakan di satu negara yang mana mengikut arus perdana UPKK ni. Kalau kita buang di UPKK, periksa akhir tahun je lah. Nombor 1 dapat kotak pensel, nombor 2 botol air, nombor 3 dapat pensel warna. Itu je lah pencapaian anak-anak kita. Jadi UPKK ni sebenarnya dia dah bagi satu tekanan pada ibu bapa dan murid-murid untuk cepat-cepat belajar, bersungguh-sungguh. Jangan asyik penting kafah. Itu salah satu lah kalau ikut duniawi lah kan, ikut duniawi. Tapi sebenarnya dalam sudut ukhrawinya kita nak mereka pentingkan ilmu agama. Jadi Al-Quran adalah ibu kepada kafah. Sebab falsafah nak dibawa oleh kafah adalah menguasai murid mampu pada akhirnya nanti murid mampu membaca Al-Quran dengan baik dan dapat mengamalkan fardu ain mengikut cara penghayatan Islam. Inilah akhirnya sekali. Jadi anda kata ibu bapa, kalaulah UPKK inilah nauzubillah, harap-harapnya adalah. Kalaulah tak ada, teruskan hantar sekolah kafah sebab matlamat akhirnya adalah lebih luas daripada 8A UPKK adalah untuk memastikan anak kita boleh baca Al-Quran, anak kita boleh mengamalkan fardu ain yang basic dan boleh menghayati cara hidup Islam supaya ada akhlak agama sikit. Nampaklah sikit anak orang Islam. Jangan langsung nampak macam anak orang Islam. Kan? Ini macam kasar. Ada kat IC Ustaz. Islam kat IC. Dan aku syukar kalau kita pasal zaman-zaman kita ataupun yang lebih tua ataupun lebih muda, hari ni ramai yang boleh berwirid selepas solat, boleh solat, boleh baca Quran. Sebenarnya tu adalah hasil usaha daripada ustaz-ustaz guru kafah yang dulu. Mungkin sekarang ni ada yang tak ada dah. Mungkin ada yang pencet.
Kebanyakan anak-anak orang Islam di negara Malaysia ni adalah hasil daripada jasa kelas kafal dulu. Yang hari ni kita tahu rukun iman. Walaupun saya tak nafikan di sekolah Arus Perdana SK ada juga dia ajar pendidikan Islam. Di situ pun ada juga jasa. Tetapi bila kita, kalau perasan coach sekarang ni, aku teringat dululah rukun iman ni aku teringat masa aku belajar sekolah agama dulu. Dia akan teringat macam tu. Aku baca doa ni, yang aku hafal doa Rabbana Atina je yang aku hafal ni, aku teringat sebab ulang dulu, dia ulang-ulang dalam kelas kafal. Betapa orang tak nampaknya jasa guru kafal sampai ke hari ni dah pencen, mungkin ada yang tak ada. Dan guru kafal masih sebagai bukan guru di Arus Perdana lah. Guru kafal ni taraf dengan guru di SK ataupun di mana masih belum ada lagi. Dia sebut PAFA. PAFA di sekolah kebangsaan. Di sekolah kebangsaan ada juga PAFA yang kita kena bawa buku ke hulu ke hilir tu. Cikgu tolong tik. KAFA di SK ada pendidikan Islam. Itu kita nak. Di KAFA adalah pengukuhan kepada subjek pendidikan Islam yang dia belajar di sekolah kebangsaan ataupun private school terpulang. Tapi KAFA adalah mengukuhkan semula. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, ingat formula pajar. Kalau nak anak anda berjaya di dunia akhirat, ingatlah formula pajar. Saya bukan bagi formula UPKK dah. Ini adalah lebih untuk anak-anak anda untuk diberjaya di dunia akhirat. Sebab kami guru KAFA ni betul 8A memanglah kami seronok. Memang kami nak push budak supaya dapat 8A. Tapi sebenarnya pada akhirnya kami nak tengok bila dia orang membesar ni, mereka jadi orang yang jaga solat, orang yang ada akhlak, orang yang tahu basic-basic. Tak jadi ustaz pun tak apa, Coach Isa. Tuhan ciptakan dunia ni, bukan semua orang jadi ustaz mengajar kafah. Ada yang mengajar subjek yang lain, ada yang bidang-bidang lain, kan? Tetapi ini adalah basic sebagai seorang muslim. Sebab apa? 5 perkara iaitu rukun Islam apabila dijaga, Nabi sebut cukup syarat untuk masuk ke dalam syurga. Mengucapkan syahadah, solat, puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji bagi yang mampu. 5 ni kalau kita buat, insya-Allah masuk syurga. Nampak? Itulah basic yang diajar dalam kafah. Boleh, saya suka tengok Ustaz Zul, you bukan just mengajar tau. You ada perjuangan, ada beyond. Maksudnya bukan sekadar UPKK tu dapat A tuan-puan, kita nak bagi lebih iaitu amali, praktikal ilmu UPKK tu sendiri kita nak amalkan sepanjang hidup kita. Sebab benda tu semua memang yang asas lah. Kalau saya perasan ada sembelih ayam kan Ustaz, belajar sembelihan, belajar praktikal haji, simple-simple kadang bawalah prop sikit. Dia menjadikan dia dapat gambaran nanti nak pergi haji senang, nak buat umrah senang. Saya macam kalau saya masa saya ajar bahasa Inggeris, saya salute lah cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, muallim-muallimah dia ajar. Saya kata, kalau saya cakap kat student saya, kalau muallim tak berani nak sembelih ni. Korang dah belajar, korang pergi lah. Gua tu alah. Yalah, tapi benda tu memang nak kena belajar, nak kena apply sama-sama. InsyaAllah. Alright. So tuan-puan, mungkin sedikit kita nak highlight sikit. Mungkin cakap tentang tarikan. Memang Ustaz Zul dia ada tarikan dia tersendiri tuan-puan. Kita nak tengok profil dia yang menarik tu, yang tertarik tu, apa yang beliau buat. Sebab bukan sekadar beliau ni seorang pendidik, macam Ustaz Zul cakap lah, cikgu kafah je. Tapi tuan-puan, bila tuan-puan kenal beliau, ini dia. Kita scroll sama-sama. Ini antara yang ada dekat magnetic profile Ustaz Zul PKK kita. So bila korporat ni orang macam ada bidang master. Bila saya tengok buat sharing depan kamera tu steady lah. Kalau untuk makluman tuan-puan juga, Ustaz Zul dia bersama dengan kami iaitu di dalam Twitter Profession Malaysia Certification. Ustaz dah level master tau, tapi still bersama nak dapatkan certified tu. Saya macam Ustaz memang outstanding tau. You ada you punya aura tersendiri. Tu dia.
Dia kalau tak pakai kopiah tu tak nampak ustaz. Itu contoh tak pakai kopiah, pakai kut macam Fazal Tahir. Yes. Pakai jersey. Saya minat bola, saya suka tengok bola. Jersey saya banyak. Alright. Okay. So Ustaz, mungkin sedikit lah nasihat Ustaz dan macam mana nak dapatkan servis Ustaz. Silakan. Okey, untuk kesimpulannya daripada formula yang saya dah kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, ini formula daripada saya sendiri. Mungkin di luar sana ada juga guru-guru yang lain, dia ada formula masing-masing. Kalau anda rasa bermanfaat, boleh gunakan dulu, manfaatkan formula yang saya kongsikan dan sebar-sebarkanlah kepada yang lain. Sebab saya tengok pada hari ini, bila kita kejar A, bila kita kejar satu grade, akan satu tahap, satu sampai zaman tu, kita dah tak larat nak kejar semua benda. Dapat. Kita dah tak. Dulu ada trend dulu saya sebut Amalina Cik Bakri, siapa lagi lelaki dah lupa lah. Semua masa tu trend nak ambil 21. Saya tak kata itu salah, itu trend dulu. Tapi trend hari ni orang, saya dah nampak mungkin ibu bapa pun sekarang dah celik. Dah tak nampak bahawa A tu untuk anak mereka ataupun A tu sebagai penanda kejayaan pada anak mereka. Saya nampak hari ni parent, saya ucapkan tahniah. Sebahagian besar parent pada hari ni, saya ingat lagi waktu PKP saya buat kelas tuition UPKK online UPKK. Masa tu kerajaan kata UPKK tahun tu ditangguhkan bawa ke tahun depan. Coach Isa bayangkan, saya tengah buat kelas tuition online UPKK dan yang saya terkejutnya adalah pelajar masih stay belajar online UPKK bersama dengan saya. Saya tanya, apa yang korang nak? Ujung tahun tak ada periksa, kena tunggu tahun depan. Ustaz, kami nak belajar lagi ilmu agama. Kami nak belajar lagi dengan ustaz. Satu lagi kami ada satu bonding lah dengan murid. Sangat rapat. Biasanya saya ni suka main-main lah dengan murid saya. Jadi mereka faham sebab saya pernah buat seminar tu kita panggil, saya dah lupa lah. Tapi dalam seminar tu, slot yang saya tekankan dulu adalah 1A yang korang kena capai. UPKK ada 8A. Ada 1A yang kena capai dulu. Sebelum nak dapat 8A. A itu apa dia? A itu adalah Allah. Kita belajar kafah kerana Allah. Kalau kita belajar kerana Allah, UPKK tak ada pun, hati kita tak akan tergerak untuk keluar. Tak belajar UPKK. Kita akan masih stay dengan kafah. Sebab apa? Belajar kerana Allah. Saya tanamkan pada murid tuition saya ini dulu. Belajar kerana Allah dulu. Belajar kerana Allah. Bila tak ada UPKK pun mereka akan tetap belajar macam biasa. Tapi bila ada UPKK, masa inilah dia mentunjuk kebelang mereka. Mereka skor betul-betul dalam UPKK. Ingat, itu pesanan saya. Bawakanlah anak belajar kena 1A, iaitu Allah. Mana-mana subjek pun. Belajar matematik, pastikan belajar math untuk kenal Allah. Kenal 20 sifat Allah. Nak belajar bahasa Inggeris supaya apa? Supaya kita boleh berdakwah. Kenalkan orang yang berbahasa Inggeris, kenal kepada Allah. Belajar sains supaya kita tengok kebesaran daripada Allah. Kita tengok kejadian sains, ingat itu adalah kuasa Allah. Semua pelajaran akademik ke kafah ke adalah untuk kita kenal kepada Allah. Itulah pesanan saya yang terakhir. Dan untuk inilah saya founder kepada Gerak Gempur Murid PKK. Kenapa Gerak Gempur Murid UPKK bukan Gerak Gempur UPKK? Betul juga. Biasanya kalau Gerak Gempur SPM, Gerak Gempur PMR, Gerak Gempur UPEXA. Kenapa saya tak buat Gerak Gempur UPKK? Kenapa saya buat Gerak Gempur Murid UPKK? Murid yang ambil UPKK. Ya, betul Coach Isa. Yang kita nak gempurkan bukan kertas periksa UPKK. Yang kita nak gerak, nak gempurkan adalah murid tu sendiri. Supaya dia sendiri pergi capai UPKK. Kita nak dia. Gerak gempur murid dia. Bukan UPKK. UPKK adalah satu kertas je, atas kertas je. Dia tak boleh nak bergerak. Nak gerak aku buat apa? Aku ni hanya CG periksa je. Yang kita nak gerak gempurnya adalah murid. Sebab tu saya letak term murid. Sebab saya nak kemenjadian murid tu. Bukan kepada kemenjadian result UPKK tu. Okay? Dan saya ada buat kelas online UPKK setiap hari Sabtu. Anda boleh pilih Sabtu pagi ataupun Ahad pagi. Kita tak kacau kelas SK dan sebagainya. Kita ambil hujung minggu
untuk anak-anak anda belajar. Bukan untuk UBKK je, untuk top up knowledge agama anak-anak anda. Dan lepas tu saya Semua subjek ya Ustaz? semua subjek daripada bahasa Arab, Jawi, fiqh, sirah, semua. Kalau ada cover biologi saya ajar sekali. Cover kan. Okey, baik. Dan saya juga lepas raya insya-Allah kita akan buat bengkel teknik jawab secara offline ada buat, online pun ada buat dan pastikan anak-anak anda kalau anda nak tahu info-info ni anda kena melawat page Facebook kami dan Instagram kami iaitu Gerak Gempur Murid UPKK. Boleh kongsikan link? Sila. Gerak Gempur Murid UPKK. Gerak Gempur. So, boleh dapat update dekat situ lah. Saya nak post kat mana? Kat komen lah. Okey, ni komen. Ya, betul. Dah ada lah. Dah ada lah diletakkan dalam komen. Tempat boleh klik untuk anda tahu lebih lanjut lah. Okey, baik. Alright. Belajar PKK hanya untuk dapat A saja, tapi anak masih belum memahami ilmu agama dan tidak dapat menghayatinya dengan baik. Jom bersama dengan kami Gerak Gempur Murid UPKK. Anda boleh klik pada link untuk dapatkan update terkini. Ustaz, next buat program apa? Lepas raya nanti? Okey, yang pertama kita raya dululah. Dalam bulan Ramadan saya buat bond. Bengkel online, Ramadan Newbies. Dan lepas dah saya dapat dah. Ini buat Ramadan tapi kita kaitkan UPKK juga. Supaya kita tahu kenapa UPKK boleh dipraktikkan dalam real life lah, dalam kehidupan sebenar. InsyaAllah lepas raya, saya pun dah ada dapat jemputan lah. Ini sekolah-sekolah untuk rotol bengkel teknik jawab untuk soalan UPKK. Cuma ni daripada pengajuran kami insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, ada rezeki insyaAllah dalam kita cari dalam pertengahan ataupun hujung-hujung bulan 6 kita akan buat seminar dulu untuk teknik belajar UPKK. Sebelum nak pergi bengkel cara jawab, kita nak ajar dulu cara yang betul macam mana nak study, nak belajar UPKK. Bukan sekadar baca buku hafal ya, dia banyak lagi teknik yang kita akan kongsikan. Dan kami akan iklankan nanti kita biar dulu kita beribadah bulan Ramadan ini. Okey. Tanamkan penghayatan, raya dulu dan kita akan sambung balik perjuangan kita sampailah ke sebelum UPKK hujung tahun nanti. InsyaAllah. Nanti kan tengok like page kami, follow. Nanti kami akan update kat situ. Terima kasih. Alright. Thank you Ustaz Zul sudi berkongsi dan kita warga Tutor Professional Malaysia. Thank you juga tuan-puan yang bersama, yang support, yang komen, yang share. Kami hargai sangat usaha anda, respon anda. Maklum juga kami di Tutor Professional Malaysia, kita ada hashtag bestnya Ramadan. So ada macam-macam yang kita sediakan untuk pelajar, pendidik, ibu bapa, pelajar pun ada peringkat-peringkat dia. So kami akan kongsikan detail, anda boleh tengok dekat skrin. So antaranya tuan-puan, kita ada Ihya Ramadan, maksudnya kita berbuka puasa bersama dengan anak-anak asnaf. So kita ada sharing di Instagram juga. Kalau tadi petang bersama dengan Cikgu Zana, kita ada FB Live Tajwid dan Tadabur, kita ada Focus Study Class, Special Fantastic Class. Kita raih percuma je tuan-puan. Iftar Jam'i seperti yang saya maklum tadi, program bersama anak asnaf, tutor onboarding minggu hadapan. Detail ni kami akan kongsi di page Tutor Professional Malaysia. Tuan-puan boleh follow untuk dapatkan update-update terkini. Terima kasih Ustaz Zul. Ustaz, kalau kita adjust buat Fantastic UPKK okey tak Ustaz? InsyaAllah saya terbuka. Orang kata apa, bagi bantai saya peluk dululah. Lepas tu saya terbuka. InsyaAllah. Ada, kalau boleh saya pun nak minta pada nilai TPM ataupun CMN supaya bawakan juga agenda UPKK Kafah ke arus perdana supaya ramai lagi masyarakat akan nampak. Dan saya nak ucap terima kasih sikit lagi. Terima kasih kepada CMN sebab menjemput saya dan saya juga rasa berbangga sebab dapat sertifat sebagai Tutor Professional Malaysia. Terima kasih, saya rasa seronok bersama dengan tim ini dan saya harap kita dapat melengkapi lah kita punya matlamat kita sama, iaitu nak bawa pendidikan, semua pendidikan di Malaysia ni. InsyaAllah.
Thank you very much Tuan Puan. Thank you Ustaz Zul. Kami doakan Ustaz Zul, keluarga dan tim dipermudahkan urusan, diberi rezeki kesihatan, nak bantu rumah, nak berkongsi lagi. Sebab apa yang Ustaz Zul buat ni, dia ialah perjuangan. Macam dia bagi tahu, kalau belajar akademik ni. Tapi kalau belajar kapal, oh macam gini korang Tapi itulah, masing-masing kita ada perjuangan nak pandaikan pelajar-pelajar anak bangsa kita. Itu memang saya sangat raikan pendidik-pendidik macam ni. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan jangan lupa Tuan Puan, 21 days e-learning modul challenge kita yang dah memulakan challenge tahniah. So memang modul kali ini kami bantu pada Tuan Puan yang mungkin sibuk. Alah, tak sempat lah. So, dalam 21 hari, Tuan Puan boleh ambil masa anda, tonton video, follow step by step, jadikan anda dapat menyiapkan modul e-learning anda. So, mana tahu Ramadan kali ni dapat siap satu modul e-learning, nanti raya kita boleh orang kata sebarkan pada audiens kita. So, kita boleh susunlah strategi. Detail kami kongsikan dekat ruang komen, dekat skrin pun anda boleh tonton dan baca. InsyaAllah Tuan Puan boleh PM, kita cuba bantu anda. Tahniah Ustaz dapat Best Presenter Award di dalam Twitter Professional Malaysia Certification. You deserve it. Memang you buat yang terbaik. Pada saya pengalaman Ustaz, kelebihan Ustaz memang highlight betul-betul, menjadikan seronok sangat. Walaupun you just ajar tentang wuduk je masa tu. Tayamum. Oh, tayamum. Yes, betul. Sebab air mineral dia tu dia anchor kat otak kita sampai sekarang tau. InsyaAllah Ustaz ada rezeki kita buat sharing sama-sama lagi. Okey, baik. Terima kasih. Alright. Terima kasih juga Tuan Puan. Sehingga bertemu lagi di perkongsian live akan datang. Salam Ramadan. Yakin sebelum berjaya. Be the legend.